Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Sanaya dan ini agenda Awani Malaysia Memilih. Banyak kawasan, banyak tempat kita telah pergi tetapi antara parlimen yang mungkin menjadi bualan dan juga dianggap kerusi panas adalah P107 Sungai Buloh. Dua figura penting untuk kita lihat bersama dengan calon-calon lain. Tapi hari ini saya berada di Bilik Gerakan Harapan bersama dengan Datuk Ramanan Ramakrishnan daripada Pakatan Harapan, calon Sungai Buloh. Terima kasih dan selamat sejahtera Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sejahtera. Bersama dengan Esra Awani menjelang di pengakhiran kempen Pakatan Harapan di Sungai Buloh. Stamina Datuk saya tengok kuat, mungkin ada makan apa-apa suplemen. Tetapi bagaimana Datuk mengatur perjuangan dan juga perjalanan Datuk di Sungai Buloh untuk memastikan bahawa Pakatan Harapan dapat terus berada di Sungai Buloh? Sebenarnya pengaturan saya adalah sangat simple. Kita kena pergi to the ground. We have to go to the ground. Kalau kita tak pergi ke akar umbi, tak ada bermakna. Asal kita nak buat social media coverage ke, nak pentingkan kita di alam maya, bukan cara bagi saya. Cara bagi saya is to the ground, touch base. So saya ingat sebanyak berapa pengundi yang saya boleh jumpa, saya boleh salam, saya boleh berbincang dengan mereka, itu yang penting bagi saya. Antara yang salah satu saya buat agak berbeza dengan pemimpin-pemimpin lain adalah saya mengadakan ceramah kelompok hampir setiap malam. Kita pernah ada 2 mega ceramah setakat ni. Di ceramah-ceramah kelompok yang saya buat ni, apa yang berbeza? Kebiasaan. Kalau saya tengok pengundi-pengundi di sini, mereka mempunyai banyak yang dia nak tanya, banyak yang dia nak tahu, banyak isu-isu yang mereka nak bangkitkan. Jadi kita kadang-kadang sebagai seorang pemimpin, kita suka pegang mic, kita suka cakap. Jadi apa yang saya buat agak different sikit, agak berbeza, saya memberikan peluang kepada mereka untuk bercakap. Saya memberi peluang kepada mereka untuk berucap, menanya soalan, dan saya akan jawab ke semua-semua yang dia orang tanya atau minta daripada pengetahuan dan pengalaman saya sebaik mungkin. Jadi ini adalah satu cara yang saya boleh betul-betul menjalinkan satu perhubungan dengan mereka. Saya tidak risau apa yang soalannya akan ditujukan kepada saya oleh penduduk yang saya berjumpa setakat ni. So itu adalah salah satu cara yang saya menjalankan kempen saya. Bila Datuk cakap Datuk tak risau apa sahaja persoalan dan juga pertanyaan pengundi dan juga masyarakat di Sungai Buloh, mungkin disebabkan ini Datuk ada solusi-solusi yang Datuk dah plan, Datuk dah rancang ataupun Datuk boleh selesaikan, khususnya sebab itu adanya solusi Ramanan. Bagaimana bila kita bercakap berkaitan dengan isu kos sara hidup, isu poket rakyat dan sebagainya untuk memastikan kawasan urban ini mendapat penarafan yang baik, dan juga isu-isu lain yang mungkin sedang dibangkitkan oleh penduduk dan juga pengundi Sungai Buloh. Apa isu utamanya selain daripada banjir, Datuk? Okey, selain daripada banjir, isu yang mereka mempunyai paling banyak masalah adalah isu jalan raya. Ya. Bukan setakat jalan raya yang rosak sahaja, malah traffic jam, kesesakan lalu lintas yang sangat-sangat buruk. Mereka mempunyai masalah di mana pergi ke satu tempat kepada satu tempat yang lain di dalam Parlimen Sungai Buloh. Andaikan di pertengahan Paya Jeras, dun yang berada di dalam Sungai Buloh, kepada pertengahan di Kota Damansara, dun yang berada di Parlimen Sungai Buloh, hampir mengambil masa 40 minit. Yeah. Kalau saya dari rumah saya boleh sampai ke Seremban dalam 40 minit. Tapi ini satu kawasan parlimen. Jadi ini antara masalah yang paling dihadapi oleh penduduk-penduduk di sini. Boleh selesai isu seperti itu, Datuk? Okey, isu-isu macam tu, cara yang saya mengendalikan dengan mereka, saya bukan KJ. Saya bukan KJ.
Maksud saya bukan kaki janji. Okey. Saya tak nak sesuka hati saja janji mereka untuk mendapatkan undi daripada mereka dan lepas itu saya tidak boleh tunaikan apa yang saya janjikan. Masalah kesesakan lalu lintas ni adalah satu masalah yang sukar kita nak mencari satu jalan penyelesaian permanen. Kenapa? Jalan raya yang dibina sudah dibina. Kalau kita tengok di kanan, di kiri, tak ada tempat lagi nak melebarkan atau meluaskan jalan raya. Kalau ada tempat, di setengah tempat kita tengok daripada segi plan, ada kabel elektrik, bekalan air yang menerusi. So ini menjadi masalah. Sebab utama yang isu ini jadi, pada pendapat saya, adalah kalau kita ambil contoh jalan raya kat sini, traffic flow, inflow and outflow, kita ambil 1000 kereta. Tanah di sini, tanah kerajaan negeri. Tanah di sini, tanah kerajaan persekutuan. Tanah ini kerajaan negeri cakap, okey kita nak bangunkan, kita buat plan. Kita nak buat kediaman. 800 kereta. Macam mana dapat 800 kereta? Dia buat kediaman 350 rumah, kali 2, 700, plus minus ada anak semua, 800. Di sini pula kerajaan persekutuan dia cakap kita boleh buat bangunan pejabat. Dia cakap okey kita buat bangunan bertingkat 10. 800 kereta outflow. Tak apa, jalan raya 1000 kereta. Traffic flow, inflow and outflow. Ini kedua-dua kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tidak berkolaborasi. Tidak berbincang. Tidak sehala tuju. Mereka ikut jalan yang mereka nak. Sebab bukan kerajaan yang sama. Bila dua-dua dah buat 800 tambah 800 jadi 1600. Jalan raya 1000. Apa jadi? Ini Datuk bercakap atas kapasiti Datuk sebagai seorang engineer. Sebagai seorang jurutera dan sebagai seorang yang telah mengalami pengalaman di sini semenjak 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya sebelum ni cabang saya sebelum pilihan raya ni datang, cabang saya di Parti Keadilan Rakyat adalah cabang Sungai Buloh. Saya bukan orang luar sebenarnya. So ini Datuk membawa maksud bahawa Datuk mengenali antara isi dalaman apa yang berlaku khususnya di Sungai Buloh termasuk isu-isu rakyat. Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan pertembungan seorang nama besar yang mungkin anggota kabinet sebelum ini, Khairy Jamaluddin menjadi antara calon yang mungkin dikenali dan juga disebut-sebut berkaitan dengan populariti dan mungkin perkara-perkara lain. Bagaimana Datuk meletakkan Datuk sebagai calon berdepan dengan individu dan figura bernama KJ ini? Okey. Bagi saya tak sebesar mana-mana pun. Sebab apa saya katakan, kita tidak boleh terpedaya dengan ilusi bahawa populariti, kali-kali nama disebut di Twitter, di Facebook, di Instagram, di alam maya. Kerana kalau kita tengok, kita ambil contoh, sebelum ni bosku, kita boleh tengok tweet dia sampai berpuluh-puluh ribu, like dia beratus-ratus ribu pun ada. Sebelum dia dipenjarakan, banyak yang orang bangkitkan tidak adil, tidak benar di alam maya. Sekarang satu nyamuk pun kita tak dengar. Bukan saya memperkecilkan bosku. Itu adalah penyokong-penyokong dia pada masa tu. Sebab kalau kita duduk di kedai kopi dan kita type, itu bukan bermaksud anda popular. Itu bukan kita ambil kira macam tu. Lagi satu, kalau kita tengok, kalau dia betul-betul popular, yes, mungkin saya tak nafikan. Credit must be given where it's due. Tapi dia bukan popular di Sungai Buloh. Banyak like, banyak komen adalah orang dan penduduk yang bukan di Sungai Buloh. You know?
So we have to be fair in that assessment. Furthermore, kalau kita tengok daripada apa yang dikatakan, dia adalah seorang bekas menteri. Kalau nak check up setakat isu-isu dia, saya tak nak bangkitkan sebab saya nak berbual dan bercakap pasal kenyataan yang ditujukan kepada saya bahawa kejayaan dia sebagai menteri. Bagi saya, dia adalah seorang menteri yang gagal. Saya mempunyai fakta bila saya mengatakan ini. Saya bukan setakat just mengatakan macam tu. Kementerian Belia dan Sukan, kita tak nak masuk secara detail kecuali Kementerian Kesihatan, sebab Kementerian Kesihatan, Hospital Sungai Buloh merupakan lagi satu masalah yang sangat besar di Parlimen Sungai Buloh. Kementerian Belia dan Sukan gagal. Di Musti, kejap saja dia duduk, kita tak mau berbahas pasal tu. Okey, sekarang dia Menteri Kesihatan Malaysia. Beliau sendiri mengatakan rumah dia 15 minit daripada Hospital Sungai Buloh, 15 minit kepada Parlimen Sungai Buloh. Masa COVID, masa doktor, frontliners kita sedang menderita, menangis kat situ. Mana Khairi Jamaluddin? Mana Menteri Kesihatan kita? Berapa kali beliau telah datang ke Hospital Sungai Buloh? Adakah dia tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di kawasan Sungai Buloh yang pergi ke Hospital Sungai Buloh? Tempat letak kereta Hospital Sungai Buloh, itu pun dia sampai hari ini tidak boleh menyelesaikan. Macam mana orang boleh cakap? Macam mana dia sendiri boleh mengatakan dia Menteri Kesihatan yang terbaik? Keadaan hospital begitu buruk. Sekarang diterjun ke sini, saya akan bina mega hospital. Penipuan-penipuan sebegini yang kita tak nak. Nak cakap daripada segi kejayaan beliau. Lockdown paling lama di dunia, Malaysia. Vaksin roll out yang paling lemah, Malaysia. Saya nak sambung kalau berkaitan ni, saya boleh cakap tak berhenti-henti. Tapi ini adalah fakta-fakta yang saya keluarkan, bukan saya membuat alegasi atau tuduhan. You know? Okey Datuk, selain kita bercakap berkaitan dengan calon yang bertanding, bukan setakat KJ dan beberapa calon yang lain yang turut bersama-sama dengan Datuk di Sungai Buloh, antara perkara-perkara lain adalah untuk kita mengenal pasti bahawa mungkin Datuk berpegang kepada jumlah majoriti yang dimenangi pada PRU yang ke-14, lebih daripada 29,000 contohnya. Tapi dengan penambahan yang ada, termasuk pengundi-pengundi muda dan juga pengundi buat kali pertama, sejauh mana Datuk optimis untuk menarik dan juga memberi keyakinan kepada kelompok dan juga golongan ini, Datuk? Satu, saya kena beri klarifikasi sikit. Mungkin sebelum ni betul majoriti dia 26,000. Yeah. Tapi kita kena tengok calon adalah dua calon Pakatan Harapan dan MIC. Kali ini calon bukan daripada MIC. Calon MIC telah diketepikan, calon daripada UMNO. Jadi 20,006 undi itu tidak boleh diambil sebagai pengiraan. Yang kedua, bagi saya memberikan mereka confidence, memberikan mereka satu pengesyoran. Saya hanya buat sesuatu yang penting bagi kita. Apa matlamat kita? Calon ahli parlimen adalah hanya sekuat pemimpin tertinggi mereka, iaitu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, siapa yang Presiden Parti. Bagi saya, bagi harapan, Presiden Parti
Perdana Menteri yang sudah dicalonkan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Bagi calon-calon yang lain, siapa Perdana Menteri mereka? Itu yang kita tak pasti sampai tahap sekarang. Kalau kita ambil Pejuang, Tun Mahathir. Kalau kita ambil PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi kalau kita cakap pasal BN, saya tak ada jawapan. Sebab sekejap Ismail Sabri, sekejap Khairi. Tapi yang sebenarnya bagi saya Datuk Seri Zahid Hamidi yang akan jadi Perdana Menteri. Kenapa? Soalan dia, jawapan dia sangat jelas. Seperti yang ditanyakan, siapa yang tanda tangan watikah calon-calon? Datuk Seri Zahid Hamidi. Siapa yang pilih calon? Datuk Seri Zahid Hamidi. Siapa Presiden Parti? Datuk Seri Zahid Hamidi. Siapa yang akan berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong apabila keputusan semua dimuktamadkan? Datuk Seri Zahid Hamidi. So saya tak faham apa yang kekeliruan yang berlaku di sana. Saya tak nak terlibat di dalam kekeliruan itu. Yang saya pasti hanya satu, calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Datuk, kekeliruan ini, apa yang didakwa oleh Barisan Nasional, inilah perkara yang sengaja dibawakan oleh PH. Sebab telah pun dinyatakan bahawa menerusi mesyuarat MT dan sebagainya, clear menyatakan bahawa ia adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apa komen Datuk? Sebelum ni di Johor telah diputuskan oleh Majlis Tertinggi, Presiden dan kesemua-semua pimpinan tertinggi bahawa sekiranya UMNO Barisan Nasional menang di Johor, bahawa calon menteri besar adalah Datuk Seri Hasni. Adakah Datuk Seri Hasni Menteri Besar Johor sekarang? Nombor satu. Nombor dua, sebenarnya tak kelirukan juga. Sebab kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO sendiri. Dia tidak sekali-kali pun mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Sebab memang penjelasan daripada Presiden UMNO adalah sangat jelas dan sangat betul. It's an accurate statement. Terpulang kepada yang di-Pertuan Agong. Terpulang kepada yang di-Pertuan Agong. Tetapi kita sebagai ahli politik kena memberikan satu jawapan politik. Kalaulah Datuk Seri Ismail Sabri yang betul-betul nak jadi Perdana Menteri, macam mana panglima-panglima perang dia semua macam kutu dia dijatuhkan. Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa, Ketirih dijatuhkan, orang Ismail Sabri. Syahidan Kasim, Datuk Seri Syahidan Kasim dijatuh Arau, orang Ismail Sabri. Pasir Salak, Tajuddin jatuh, orang Ismail Sabri. Tan Sri Nur Omar, Tanjung Karang dijatuhkan, orang Ismail Sabri. Takkanlah orang BN ingat rakyat boleh ditipu macam ni, dia tak faham politik langsung. Yang sebenarnya rakyat sekarang sangat memahami arus politik. Sangat. Kita jangan ingat dia tak tahan. Jangan kita ingat dia tak tahu. Ya. Datuk, selepas kita bercakap berkaitan dengan Sungai Buloh dan sebagainya, kita nak melihat kepada selepas itu. Apabila kita mungkin boleh mengandaikan dan juga menjangkakan sekiranya tidak ada majoriti mudah daripada mana-mana parti politik ketika itu. Tetapi Datuk mungkin sebagai timbalan penerangan satu PKR, bagaimana Datuk melihat kepada masa depan, harapan contohnya selepas ini, jika tidak berlaku kemenangan majoriti mudah itu, ke mana Datuk rasa Pakatan Harapan meletakkan posisinya? Okey, nombor satu, memang saya sahabat
Saya memang seorang askar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden parti saya. Saya juga merupakan sahabat beliau. Tapi soalan ini memang above my pay grade. Okey. Tapi kalau minta pendapat dan pandangan saya boleh jawab. Kita setakat ni memang yakin kita akan dapat nombor tu. Ya. You know, the wave is there. Memang gelombang tu memang ada. Tapi kalau kita andaikan kita tidak mendapat secukup-cukup majoriti untuk dapat 112 kerusi, kita optimistik. Optimistik sebab apa? Kita ada banyak lagi gabungan yang kita boleh buat. Asalkan satu, kerajaan stabil dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikut hala tuju, manifesto dan prinsip Pakatan Harapan. Tetapi melihat kepada coalition dan juga gabungan-gabungan, kita tahu banyak parti yang mungkin menyatakan pendiriannya seperti Perikatan Nasional, seperti BN sendiri yang memang menolak dan juga tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tetapi Datuk melihat kepada selepas ini, bukan sahaja di Sungai Buloh, ketika ataupun andai kata Pakatan Harapan itu mentadbir dan juga memenuhi aspirasi dan juga melepasi majoriti untuk membentuk sebuah kerajaan, bagaimana pendirian tegas untuk membawa kepada sebuah negara dan juga Malaysia yang lebih baik? Okey, you see, kalau kita tengok manifesto Pakatan Harapan, manifesto itu memang manifesto yang lengkap. Itu bukan untuk satu golongan sahaja. B40, M40, T20, semua ada untuk mereka. Kita ambil satu contoh daripada manifesto yang dikeluarkan. Apa yang Datuk Seri janjikan? Bahawa manifesto kita akan ada satu tabung bernilai 30 bilion untuk memberi pinjaman wang kepada rakyat Malaysia yang tidak mempunyai akaun bank, yang tidak mempunyai slip pekerjaan gaji, yang mempunyai masalah EPF, SOCSO, mana-mana pun. Jadi cara yang dikendalikan ini, it is for the people. Bukan untuk kita. It's for the people. Kita bukan setakat gila kuasa, gila jawatan, gila glamour. Tak. Kalau kita tengok seperti yang saya, wang itu memang semua orang perlukan untuk jaga diri. Tapi bagi saya, jadi wakil rakyat ini bukan setakat nak pegang jawatan, nak enjoy diri. Tidak. Itu pasal apa yang saya telah buat, saya telah beritahu kepada penduduk-penduduk di Sungai Buloh bahawa saya akan berkhidmat untuk mereka secara percuma. Saya tidak akan mengambil gaji dan allowance, sebab sekarang dia orang sangat pandai berpusing. Dia cakap gaji dia tak, cakap dia tak ambil, okeylah. Allowance dia ambil. Tak. Saya tak akan ambil RM1 pun daripada gaji yang saya terima daripada kerajaan, sebab kalau saya jadi wakil rakyat, wang itu akan diberikan kepada masjid, surau, kuil, tokong, gereja untuk kegunaan menolong golongan-golongan B40. So no gaji, no allowance, Nothing. okey. Lagi satu, mungkin kita boleh tengok banyak yang akan mengatakan, yalah, dia akan cakap tapi nanti dia tak buat. Tapi di dalam ceramah yang lepas ni, saya sudah menandatangan surat akuan bersumpah bahawa saya akan membuat sedemikian. Adakah Datuk merasakan ada ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan akan bersama-sama dengan Datuk? Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berbuat demikian. Dia tak nak ambil gaji dia. You know? And even sebelum ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim bila diberikan keiktirafan sebagai ketua pembangkang, beliau ada allowance 50,000. Ya. Pembantu, dreba, ini itu. Datuk Seri tak ambil.
Jadi saya kena ikutlah jejak bos saya. Kena ikutlah. Dan Datuk, sikit lagi, mungkin dalam kurang daripada setengah minit, bagaimana harapan Datuk dan juga Datuk meletakkan diri Datuk berkhidmat di Sungai Buloh, apa yang Datuk boleh katakan kepada seluruh pengundi di Sungai Buloh? Bagi saya akan berkhidmat untuk pengundi di Sungai Buloh sebaik saya boleh. Saya tidak akan pergi ke Putrajaya berpolitik untuk menjadi Perdana Menteri. Niat saya, hasrat saya adalah untuk menjaga kebaikan, menaikkan taraf infrastruktur di Sungai Buloh sebaik saya boleh. Terima kasih kepada Datuk Ramanan. All the best. Thank you very much. Hari Sabtu ini, ini sebab kerusi ni antara kerusi tumpuan, Datuk. Kita akan tunggulah untuk keputusan P107 untuk Sungai Buloh ini, dan kalau dapat memang antara yang cepat jugalah untuk kita umumkan kepada semua penonton. Terima kasih Datuk atas masa yang Datuk berikan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu tadi calon Sungai Buloh, kita bawakan kepada anda aspirasi dan mungkin apa antara janji harapan yang beliau akan bawakan untuk seluruh penduduk dan juga pengundi Sungai Buloh. Saya Ihsan Nahaya, sekian dulu agenda Awani dalam Malaysia Memilih.